Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal dalam Faz. So, memandangkan kita dah masuk tahun 2024 ni, macam korang tahulah banyak info-info baru tentang iPhone yang akan dilancarkan tak lama lagi. So, seperti biasa, Apple akan adakan event pada bulan 9 untuk melancarkan iPhone terbaru dorang, iaitu iPhone 16 series. Macam tahun lepas, aku ada buat banyak juga video tentang leaks, rumors, prototype dia, features baru tentang iPhone 15 series yang aku cakap mengenai titanium body, shape dia ada bezel sikit, warna baru, features baru apa semua. Dan aku boleh katakan dalam 90% tepat juga seperti apa yang Apple perkenalkan masa bulan September tu kan. Sekarang ni aku nak kongsikan info terbaru tentang apakah yang Apple akan lakukan kepada iPhone 16 series diorang, macam mana dari segi reka bentuk dia, apakah features baru, kamera, skrin dan pelbagai lagi untuk korang semua tahu sebelum Apple perkenalkan pada bulan September tahun ni lah. Kalau dari segi dia punya reka bentuk, memang kita boleh jangkakan bahawa Apple takkan buat perubahan yang drastik sangat pun. Biasanya dia lebih kepada refinement untuk apa yang sedia ada, yang memang dah cantik dan juga dah memang elok, dah dimension apa semua kan. So, that's why korang jangan letak ekspektasi tinggi lah bahawa Apple akan lakukan perubahan rekaan yang ketara untuk iPhone 16 series kali ni. Okay, first tentang iPhone 16 base model orang, iaitu 16 dan juga 16 Plus. Macam korang semua tahu, tahun lepas iPhone 15 memang tak ada perubahan yang ketara dari segi dia punya kedudukan kamera, shape body memang masih sama je dengan iPhone 14. But now, untuk design iPhone 16 dan juga 16 Plus, dikatakan reka bentuk body dia memang nampak sama lah, cuma kedudukan kamera tu dia ubah sikit. So kalau korang tengok masa zaman iPhone 10 dulu, macam itulah Apple mungkin akan buat reka bentuk kamera untuk 16 dan juga 16 Plus, bermaksud dia punya kedudukan lens tu sebaris, bukannya berbentuk diagonal macam yang kita nampak pada 15 ataupun 14. The reason kenapa mungkin Apple akan ubah balik kedudukan kamera sebaris macam tu adalah disebabkan oleh sokongan special video pada 16 dan juga 16 Plus, seperti mana yang Apple perkenalkan masa 15 Pro dan juga 15 Pro Max. Itu adalah iPhone pertama yang support untuk rakaman special video, dan reason kenapa Apple nak push untuk rakaman special video ni adalah disebabkan oleh produk terbaru diorang, iaitu Apple Vision Pro. Macam korang semua tahu, sekarang ni memang tengah hype lah tentang Apple Vision Pro dekat US kan, tapi market sana je lah ada, dekat Malaysia, negara lain semua tak ada lagi. Fun fact, Apple tak panggil Vision Pro tu sebagai AR ataupun VR headset tau, tapi diorang gelar sebagai special computing. Dan kita dah dengar yang Apple perkenalkan special audio, now special video, dan semua tu untuk diorang implement dekat Vision Pro supaya pengalaman audio dan juga video tu lebih best lah untuk korang nak gunakan Vision Pro nanti. So aku tak pasti sama ada Vision Pro ni adalah the future of devices seperti mana kita gunakan smartphone ataupun sebaliknya, sebab dia punya cara tu agak berbeza kan untuk kita nak gunakan kalau berbanding dengan laptop ataupun smartphone. Tapi dia ada ciri-ciri tu sikit pada Vision Pro, sebab kita boleh jadikan macam ala-ala keyboard, kita boleh tengok movie dalam tu dan macam-macam perkara lagi. Aku tak nak ulas banyak-banyak tentang Apple Vision Pro sebab aku rasa aku nak beli nanti dan juga test sendiri untuk aku kongsikan dekat korang semua. Now, tentang iPhone 16, apa lagi yang baru? So, kita tengok reka bentuk untuk 16 dan juga 16 Plus ni, kalau bandingkan dengan 14 ataupun 15, memang dia ada perubahan sikit lah dari segi kedudukan kamera tu. But yang lain tu aku rasa lebih kurang sama je, sebab dikatakan Apple mungkin akan kekalkan dengan aluminium body untuk yang base model, dan of course akan ada pilihan warna baru untuk iPhone 16 dan juga 16 Plus. Tapi based on leaks memang menunjukkan bahawa Apple masih kekalkan dengan dual kamera untuk base model diorang, iaitu dengan 14 megapixel kamera utama dan juga 12 megapixel kamera terawat. Tak ada telefoto macam apa yang korang dapat pada Pro model sahaja. Macam korang semua tahu, pada tahun lepas Apple ada perkenalkan Dynamic Island Display untuk base model diorang. Memang finally kita dapat Dynamic Island Display untuk yang model basic, dan untuk 16 dan juga 16 Plus masih dengan Dynamic Island Display 60Hz bukannya 90 ataupun 120Hz, dan saiz yang sama je, iaitu 61 dan juga 67 inci. Tapi ada satu features yang mungkin Apple akan letakkan pada base model doang, iaitu Action Button. So Action Button ni memang dah ada lah dekat model Pro sebelum ni kan. So itu kali pertama Apple letakkan pada 15 Pro dan juga 15 Pro Max. But now, untuk base model 16 dan juga 16 Plus dikatakan akan ada action button juga. So kelebihan dia, korang boleh customize dekat action button tu untuk action apa yang korang nak. Misalnya macam shutter camera, ring silent,
untuk torchlight dan macam-macam lagi lah. Yang aku jangkakan mungkin akan ada banyak feature selain lagi untuk action button untuk iPhone 16 series. Untuk aku personally, action button pada 15 Pro Max aku tak fully utilize sangat pun. Aku lebih kepada set untuk ring silence saja. Yang feature selain tu memang aku rasa tak guna langsung kot. So mostly memang ring silence sebab aku rasa itu lebih penting untuk aku instead of benda lain. So untuk korang, kalau korang dah gunakan 15 Pro dan juga 15 Pro Max, apakah action button yang korang set dekat iPhone korang? Cuba korang kongsikan sikit kat komen. Selain tu, of course, Apple akan kekalkan dengan USB-C port. Cuma dari segi charging system tu, aku tak ada dengar lagi bahawa akan ada improvement ke ataupun sebaliknya. Mungkin masih sama dengan 27 watt ataupun mungkin juga akan ada improvement. So aku harap Apple akan letakkan a better fast charging voltage untuk iPhone 16 series doang. So untuk bateri dikatakan bahawa iPhone 16 akan ada kenaikan kapasiti, tapi untuk yang Plus akan ada penurunan kapasiti bateri. Ada rumours kata bahawa untuk 16 series bukannya gunakan chip yang lama macam apa yang diorang buat pada 14 dan juga 15. So yang tu dia gunakan chip tahun lepas punya kan. Tapi untuk 16, diorang akan perkenalkan chip baru tapi akan ada dua varian. Bermakna untuk base model akan gunakan chip A18 Bionic dan untuk yang Pro model mungkin akan menggunakan A18 Pro. So dia lebih kurang macam A17 Pro tapi yang ni a better version dan juga dikatakan akan menyokong features AI. Cukup pasal iPhone 16 dan juga 16 Plus. Now tentang iPhone 16 Pro dan juga 16 Pro Max. Apakah pembaharuan yang Apple akan buat dari segi dia punya design, screen, features, chip, kamera dan sebagainya. So, leaks untuk 16 Pro dan juga 16 Pro Max ni tak banyak sangat tau kalau kita nak compare dengan 16 dan juga 16 Plus. Tapi dia ada jugalah. First kali tentang rekaan, Apple dikatakan mungkin akan kekalkan rekaan yang sama untuk iPhone 16 Pro dan juga 16 Pro Max daripada iPhone 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro dengan reka bentuk yang berbeza sikit. Dan juga kali pertama Apple perkenalkan titanium body yang memang jauh lebih ringan berbanding dengan 14 Pro Max. Now untuk 16 Pro dan juga 16 Pro Max masih dengan titanium body, shape yang sama tapi dikatakan akan ada size yang besar sikit dan features button baru iaitu capture button. So, sebelum ni Apple dah perkenalkan action button iaitu gantikan kepada alert slider. Dia bukannya benda yang baru tapi dia just replace je balik. Dia refine balik benda tu kepada action button. But now Apple akan letakkan button baru tau pada body iPhone iaitu capture button macam apa kita nampak pada Sony Xperia dulu kan. Pendapat aku tentang leaks ni, aku tak rasa Apple akan letakkan button baru lagi untuk iPhone orang sebab 4 button pada iPhone sekarang ni pun dah cukup banyak tau. Sebab action button tu pun actually korang boleh jadikan sebagai shutter camera dan juga mungkin kalau nak buat pun buat configure untuk lebih banyak customization pada action button tu instead of letak button baru yang jadikan total 5 button. Banyak kot sebab kita tahu falsafah reka bentuk Apple punya devices lebih kepada minimalis dan juga easy to use. So kalau banyak button tu dia jadi semak lah. Nak pakai casing pun macam susah, nak pegang pun rasa tak selesa sebab kedudukan button tu dekat bahagian bawah kan. Sebab kalau kita nak tekan, lebih selesa kalau kita gunakan dalam mood landscape macam apa kita nampak pada Sony Xperia smartphone. Tapi leaks tentang penggunaan feels untuk button baru tu aku rasa agak menarik dan juga make sense sebab dikatakan bahawa Apple akan gantikan button clicky kepada haptic feels ala-ala macam solid state punya material pada button untuk volume dan juga power button doang. So, bukan lagi button clicky macam sekarang. Kalau kita tekan, kita rasa feels je kan. Tapi, Apple mungkin akan gantikan dengan button yang rasa haptic. Ala-ala macam iPhone 6s punya home button digantikan dengan iPhone 7 punya home button. Jenis haptic tu. So, dia punya perumpamaan macam tu lah. Cuma, aku macam wondering, kalau phone mati atau power off, tak ada bateri, adakah haptic tu akan berfungsi ataupun Apple kena buat something untuk dia berfungsi walaupun tak ada bateri. Macam iPhone 7, kalau power off dan juga tak ada bateri, home button tu memang tak function langsung lah. Tapi untuk iPhone 6s, dia function sebab dia clicky kan. Macam sekarang pun untuk iPhone kita, kebanyakannya memang button clicky lah. Kalau kita tekan, dia ada rasa kan. So, mungkin Apple akan configure untuk disesuaikan dengan penggunaan kalau bateri habis ataupun smartphone tu power off. So, apa pun kita just nantikan kalau benda ni betul berlaku lah. Tapi ada list juga mengatakan bahawa size screen pada 16 Pro dan juga 16 Pro Max akan lebih besar berbanding dengan iPhone yang sekarang ni kita nampak pada market lah. So, biasanya untuk Pro dan juga Pro Max, diorang gunakan 61 inci dan juga 67 inci. But now, untuk model Pro dikatakan akan ada kenaikan 0.2 inci, iaitu menggunakan 6.3 inci. Manakala untuk yang Pro Max akan menggunakan 6.9 inci. Yes, much bigger than iPhone yang kita kenal sebelumnya.
So, aku rasa perkara ni make sense sebab Apple pernah naikkan juga saiz iPhone orang masa zaman iPhone 5S, tiba-tiba diorang perkenalkan iPhone 6 dan juga 6 Plus. Sama juga dengan zaman iPhone 10 dulu dengan saiz 5.8 inci, aku rasa macam dah cukup besar dah masa tu. And then tahun berikutnya Apple perkenalkan iPhone XS dan juga XS Max. Masa tu ada Max dengan saiz 6.5 inci dan memang besar dah. And then tiba-tiba masa zaman iPhone 12 Pro Max, Apple perkenalkan pula dengan saiz yang lebih besar sikit iaitu 6.7 inci. Much bigger than iPhone XS Max ataupun 11 Pro Max, dan sampai sekarang ni Apple masih kekalkan dengan saiz 6.7 inci untuk 15 Pro Max, dan finally untuk 16 Pro dan juga 16 Pro Max akan ada kenaikan sikit 0.7 inci which is mencecah sampai 6.9 inci. So boleh jadi leaks ni betul ataupun boleh jadi leaks ni hanyalah sekadar kabar angin saja. So kita just tunggu dan lihat sama ada saiz untuk 16 Pro dan juga 16 Pro Max akan ada kenaikan ataupun tidak. Kalau ada, make sense. Kalau tak ada pun aku rasa tak ada masalah pun sebab 6.7 inci tu pun dah cukup besar. Untuk bahagian kamera, kalau tengok berdasarkan info leaks, memang tak ada perubahan yang drastik sangat. Kedudukan kamera masih sama dengan apa yang korang nampak pada 15 Pro dan juga 15 Pro Max. Tapi ada improvement untuk sensor kamera baru pada kamera ultra wide. So sebelum ni dia just gunakan 12 megapixel saja, tapi now dikatakan Apple mungkin akan menggunakan sensor 48 megapixel pada ultra wide kamera. So akan bagi a better details dan juga sharpness untuk korang nak macam buat crop ke, nak zoom sikit ke, akan nampak lebih cantik lah gambar tu. And then untuk telefoto, sebelum ni memang Apple just letak minor upgrade saja pada kamera 15 Pro Max, tapi 15 Pro macam tak ada improvement yang ketara kan, dengan adanya 5 kali optical zoom. But now untuk 16 Pro dan juga 16 Pro Max, Apple mungkin akan menggantikan dengan sensor periscope telefoto untuk bagi a better digital zoom dan juga a better optical zoom. So ini benda yang bagus actually untuk kebolehan kamera pada 16 Pro dan juga 16 Pro Max, sebab untuk korang semua yang memang suka memfotografi, nak ambil video apa semua, so memang dia akan memberikan details yang lebih bagus dan juga kebolehan kamera yang lebih banyak lah untuk 16 Pro dan juga 16 Pro Max. So korang rasa apakah features dan juga improvement pada kamera dan juga video yang Apple patut letakkan pada iPhone 16 Pro dan juga 16 Pro Max? Cuba korang komen sikit. Improvement lain lagi yang mungkin akan ada pada 16 Pro dan juga 16 Pro Max adalah sokongan untuk Wi-Fi 7 untuk dapatkan kelajuan Wi-Fi lebih bagus. And then pada bahagian chip akan menggunakan chip A18 Pro bukannya A18 Bionic. Macam tahun lepas kita dengar bahawa Apple ada perkenalkan A17 Pro kan. So now dengan A18 Pro mungkin akan ada improvement pada dia punya bahagian grafik, performance, dan akan ada generative AI macam apa yang Samsung perkenalkan pada Galaxy S24 series. So kita just tunggu dan lihat saja apakah pembaharuan yang Apple akan lakukan pada iPhone 16 series diorang, sama ada dari segi kebolehan kamera, video, AI, screen dengan saiz yang besar untuk model Pro dan juga Pro Max. Kapasiti pun ada improvement sikit, cuma yang Plus tu ada penurunan sikit. Fast charging aku harapkan ada better wattage. Aku harapkan juga tak ada lagi kenaikan harga untuk iPhone 16 series macam kita nampak pada iPhone 15 sebelum ni kan. So at least kalau diorang kekalkan dengan harga yang sama ataupun turunkan sikit lagi bagus kan. Dan dikatakan Apple mungkin akan perkenalkan 2TB varian tau untuk yang Pro Max. So last year kita dah dengar tau leaks ni. Tapi aku tak nampak Apple perkenalkan pada iPhone 15 series. So mungkin juga iPhone 16 nanti baru Apple akan perkenalkan varian 2TB. Sebab sekarang ni pun untuk nak rekod video, gambar semua, file semua dah besar-besar, so make sense kenapa Apple mungkin akan perkenalkan 2TB varian untuk iPhone 16 Pro dan juga 16 Pro Max saja. So yang base model mungkin akan dapat varian yang rendah sikit lah, mungkin maksimum 512GB ataupun 1TB macam tu je. Apapun kita just tunggu dan lihat apakah pembaharuan yang kita akan dapat pada iPhone 16 series terbaru yang akan dilancarkan sekitar bulan September tahun ni. Okay? Itu saja sedikit sebanyak aku punya info leaks dan juga rumours tentang iPhone 16 series, dan kalau korang ada pendapat berbeza ataupun penambahan, just komen saja dekat yang bawah ni, okey? Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.